InsyaAllah kita buka majlis dengan membaca mulut kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil nizam sya'ulahum Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Ta'ala ialah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan-Tuan Imam, kemudian yang semuliakan Tuan Bilal, sebenarnya Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, jawatan kawasan masjid, sidang jamaah muslimin, mukminin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan izin Allah Ta'ala lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah sifat solat Nabi yang sahih di muka surat 271. Masih lagi pembahasan, sedikit lagi pembahasan disunatkan mengisyaratkan telunjuk ketika bertasyahud tanpa menggerakkannya banyak kali, kan? Tajuk tu kan. Jadi perkataan musannaf berdasarkan kepada hadis-hadis sahih di atas, jelaslah kepada kita bahawa adanya penentuan waktu bagi mengangkat dan mengisyaratkan jari telunjuk, iaitu ketika mengucap kalimah syahadah. Ketika mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, dan telunjuk tersebut terus diangkat sehingga salam. Bila sebut dia asyhadu an la ilaha illallah, sebelum ni kita lihat tempat sujud, kan? Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, maka kita beralih pandangan, mana tengok pada jari telunjuk tadi. Kita dah tunjuk telah, macam tu. Tak perlu lagi lihat pada tempat sujud. Kalau sebelum tu memanglah kita ditekankan melihat kepada tempat sujud. Hal ini adalah didasarkan kepada hadis yang berbunyi, maka baginda meletakkan siku kanannya di atas paha kanan. Baginda meletakkan siku kanan di atas paha kanannya, lalu menggenggam jari manis. Genggam jari manis. Mana jari manis? Tunjuk tengah manis. Manis ni jari tempat cincin, sarung cincin. Sarung cincin tunang, cincin kahwin ke tak? Jari manis lah.
bagi perempuan. Lalu menggenggam jari manis dan kelengkengnya. Kemudian baginda membuat bulatan dengan jari tengah dan ibu jari, buat bulatan. Bulatan antara jari tengah kan, jari tengah dengan ibu jari, serta mengisyarahkan telunjuk. Mana ada bentuk apa tadi? Bentuk apa? 53 kan, dalam bahasa Arabnya 53 lah yang kita bincangkan sebelum ini. Hadis riwayat Imam Baihaqi, surat 131 juzuk 2 dan lain-lain. Hadis ni adalah sahih. Selain itu, amalan juga bersandarkan pada hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, dan baginda mengangkat jari tangan kanannya, mana telunjuknya, yang berdekatan dengan ibu jari, lalu berdoa. Baginda mengangkat jari tangan kanannya, mana ni jari telunjuklah, yang berdekatan dengan ibu jari, lalu berdoa kepada Allah. Hadis ni riwayat daripada Muslim dan Hakim, juzuk 130 ke surat 130 juzuk kedua dan lain-lain. Doa yang masuk dalam hadis tersebut adalah membaca selawat ke atas Nabi dan doa-doa yang lainnya sebelum mengucapkan salam. Sebelum mengucapkan salam kan kita ditekankan membaca doa. Doa hindar daripada azab kubur. Ya Allah, maafir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu kan. Allah minna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Mana doa sebelum salam? Bolehlah. Yang tak boleh itu mubah. Menambah tu bolehlah. Menambah doa-doa yang tertentu lah. Itu. Imam Baghawi dalam Syarah Sunnah surat 177 juzuk ketiga menyatakan pendapat yang dipilih daripada kalangan ahli ilmu yang terdiri daripada sahabat dan juga tabi'in serta orang-orang yang sudah mereka adalah mengisyarahkan dengan jari telunjuk dari tangan kanan ketika mengucapkan tahlil. Tahlil maknanya la ilaha illallah. La ilaha illallah pada lafaz illallah. Illallah ini pendapat daripada Imam Baghawi. Mana pada illallah tu baru disebut, baru ditunjuk, dipandanglah pada illallah. Yang tadi pada asyhadu, yang atas tu pada asyhadu alla ilaha illallah. Ini pun ada kaul juga, ada pendapat. Kalau pendapat Al-Baghawi pula maknanya pada illallah, la ilaha illallah. Itulah barulah kita tunjuk macam tu. Pada gua tunjuk macam tu. Ni contoh gambar rajah ni salah satu kaedah lah. Itu gambar rajah tu salah satu kaedah dia. Gambar rajah memberikan pandangan daripada bahagian harapan bagi posisi duduk dalam tahiyat akhir. Ini tahiyat mana duduk tawarruk nama dia. Kemudian pandang dari hadapan bagi duduk tahiyat akhir. Disunatkan tangan kanan, lengan kanan diletakkan pada peha kanan dan lengan kiri diletakkan di atas peha kiri. Sunat. Manakala jari jemari pula disunat dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Itu yang belah kiri kan. Wajah disunatkan memandang ke tempat sujud. Jari telunjuk sunat diangkat sekali sahaja ketika menyebut kalimah Allah. Pada penghujung kalimah la ilaha illallah, dan mata sunat memandang jari telunjuk berkenaan. Sunat pandang bagi tunjuk. Ini pun salah satu kaedah juga lah, kan, gitu. Baik, kalau sebut belakang tadi apa? Pada kalimah asyhadu yang mula-mula kita baca tadi kan. Okey. Dasar pada hadis sahih di atas jelaslah bahawa kita bahawa adanya penentuan waktu bagi mengangkat dan mensyaratkan jari telunjuk, iaitu ketika mengucap kalimah asyhadu an la ilallah, dan telunjuk sebut terus diangkat ketika salam. Ini satu juga kaedah dia. Ataupun pada kalimah illallah pun boleh juga, tak salah pun kan. Illallah tu
sebut kat situ, kat bawah tadi, pendapat bawah. Itu. Kalau dalam gambar jari telunjuk sunat diangkat sekali saja ketika mengucap lafaz Allah pula pada penghujung kalimah la ilaha illallah, dan mata sunat memandang jari telunjuk berkenaan. Macam tu. Sunat menjadi berkenaan, itulah kaedah-kaedah yang boleh guna pakailah itu. Baik. Kalau sebut di belakang, kalau sebut belakang pun pada kalimah asyhadu juga yang kita dah baca. Pada kalimah asyhadu. Alright. Baik, kemudian berselawat kepada Al-Habib Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam yang banyak ke atasnya baginda Rasulullah. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abu Laila yang berbunyi, aku bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Dia menyatakan, sukakah kamu sekiranya aku hadiahkan sesuatu yang aku dapat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya menjawab, sudah tentu. Sudah tentulah, ialah satu benda yang menarik kan. Satu benda yang kata berhargalah kalau sahabat tu terima daripada Nabi. Tentulah nak kita suka kalau kita dapat share. Macam tu lah. Tidak kalau benda baik kita dapatkan, kita share lah dengan kawan kita. Okay, dapat bonus ke share lah. Dapat bonus, dapat one off 500 ke 1000 pun dapat kan. Belanja dengan kawan. Betul tak? Macam tu. Beliau berkata lagi, aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara ingin kami selawat kepadamu dan kepada keluargamu, sedangkan Allah Ta'ala telah mengajarkan kami mengucapkan selawat? Maka lalu baginda menjawab, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut Sayyidina dia elok lah. Sebab kasus belakang ni pun itu kan kita cakap kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fil alamina, dia tak ada fil alamina di situ. Boleh kita letak fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu. Di dalam riwayat sahih yang lain daripada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu berbunyi, wahai Rasulullah, adapun mengenai salam kami telah mengetahui cara-caranya, maka bagaimanakah caranya kami ingin mengucapkan selawat padamu di dalam solat kami? Macam mana kami nak ucapkan selawat? Mengenai ucapan selawat sebenarnya tak ada penentuan yang khusus. Tidak seperti lafaz tasyahud. Dia tak macam tasyahud. Kalau tasyahud tu memang dah macam itulah cara dia, baca dia. Tapi selawat ni tak, dia tengok. Ucapan selawat sebenarnya tidak ada penentuan yang khusus. Tidak seperti lafaz tasyahud. Ini kerana lafaz selawat yang diterima itu masing-masing berbeza-beza penerimaannya pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa sememangnya tidak ada ketentuan yang pasti mengenai bentuk lafaz selawat. Tak ada penentuan yang pasti tentang bentuk selawat, tuan-tuan. Kemudian manakala tasyahud mempunyai syarat yang sangat jelas bahawa kedudukan lafaznya ditentukan. Ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam satu riwayat yang berbunyi, sebagaimana
baginda mengajarkan surah Quran kepada kami. Justru ketentuan tasyahud tidak sama. Ketentuan tasyahud tidak sama dengan lafaz selawat kepada Nabi. Meskipun ianya selawat wajib dilafazkan. Meskipun selawat tu wajib dilafazkan, tapi dia tidak ada ketentuan begitu. Riwayatkan daripada Sirina Fudlah bin Ubaid berbunyi, Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang telah berdoa dalam solatnya, tetapi dia tidak memuji Allah Ta'ala dan tidak pula membaca selawat kepada baginda. Lalu baginda bersabda, orang ini terburu-buru. Orang ini dikatakan orang yang terburu-buru. Kemudian baginda memanggil seraya bersabda, apabila salah seorang di antara anda berdoa, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita bertahmid, memuji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kan? Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad, kan? Kita naklah bertahmid, memuji dan menyanyi Allah. Kemudian baca selawat pada Nabi. Lalu berdoalah sekendak kita. Apa kita yang nak doa? Doalah. Itu. Cuba lihat nombor 18 bawah tu. Cuba tak? Tidak seorang pun boleh beranggapan bahawa tasyahud itu sah